Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran tingkatan 1 yang bertajuk Hukum Melagukan Al-Quran dan Peranan Taranum dalam Pembacaan Al-Quran. Okey, mari belajar bersama-sama dengan Ustazah. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran, iaitu yang pertama, menyatakan hukum melagukan dan iaitu bertaranum Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan peranan taranum dalam pembacaan Al-Quran. Okey, um, hukum membaca Al-Quran yang pertama ialah sunat sunat sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. Okey, yang kedua, dapat menarik perhatian orang ramai terhadap Al-Quran. Okey, dapat menarik minat terhadap pengajaran dan juga pembelajaran Al-Quran. Dan yang keempat, dapat melahirkan ketinggian mukjizat Al-Quran. Okey, yang kedua hukumnya ialah harus sekiranya tidak mencacatkan Al-Quran. Yang kedua, tidak menghalang ketenangan beribadah. Dan juga yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah. Okey, yang ketiga ialah makruh. Okey, makruh sekiranya menghalang ketenangan beribadat. Okey, kemudian yang kedua, sekiranya taranum itu menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga, menghalang khusyuk dan juga tadabbur. Okey, seterusnya yang keempat ialah haram hukumnya haram sekiranya merosakkan keaslian Al-Quran. Okey, sekiranya merosakkan keaslian Al-Quran ini ialah seperti melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang yang popular pada masa kini bukannya mengikut lagu-lagu Al-Quran. Okey, kemudian yang kedua, menjatuh serta menghina keutuhan Al-Quran. Dan juga yang ketiga, menyeleweng matlamat ke arah yang dilarang oleh syarak. Jadi pada ketiga-tiga hukum ini akan menjadikan membaca Al-Quran bertaranum itu jadi haram. Okey, dan yang kelima, menjadi fardu kifayah. Sekiranya membaca Al-Quran dengan bertaranum itu boleh menghilangkan kesalahan dalam bacaan Al-Quran, boleh menambahkan keelokan Al-Quran dan juga boleh menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran serta boleh memantapkan kefahaman terhadap Al-Quran. Ada kalanya ayat-ayat Al-Quran dibaca mengikut taranum-taranum yang tertentu untuk memberi keinsafan, untuk memberi penghayatan yang lebih kepada pendengarnya. Okey, tambahan pula, sekiranya ayat-ayat tersebut dialunkan sesuai mengikut maksud ayat, seperti ayat yang sedih, biasanya menggunakan taranum nahwan yang sifatnya mendayu-dayu dan mampu menjentik hati manusia. Okey, kita lihat pula peranan taranum dalam pembacaan Al-Quran. Okey, peranan yang pertama adalah untuk mencapai tahap ketartilan yang sebenar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan seberapa tartil yang mampu, iaitu dalam surah Muzammil ayat yang ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Maknanya baca dengan tartil, dengan mengambil kira hukum tajwid, serta makhraj huruf. Okey, seterusnya yang kedua, untuk memberi penghormatan kepada status Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci
ya yang mempunyai mukjizat ya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud diturunkan Al-Quran itu dengan penuh kebesaran dan juga keberkatan. Ya, hadis riwayat Muslim, ya. Okey, kemudian yang ketiga ialah untuk menambah kekhusyukan dan keinsafan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud mereka bersegera menundukkan muka sambil menangis. Sedangkan Al-Quran itu boleh menambahkan kekhusyukan. Surah Al-Isra ayat 109. Kemudian yang keempat ialah untuk mendapat rahmat, ya. Okey, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud apabila Al-Quran dibaca, maka hendaklah kamu dengar dan diam. Ya, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 204. Okey. Seterusnya yang kelima ialah untuk menambahkan seni Al-Quran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud perelokkanlah bacaan Al-Quran itu dengan keelokan suaramu. Sesungguhnya dengan suara yang elok sahaja mampu menambahkan keindahan seni mukjizat Al-Quran. Riwayat An-Nasai dan juga Abu Daud. Okey, jadi di sini jelaslah murid-murid bahawa ya hukum membaca Al-Quran tadi boleh dibahagikan kepada 5. Okey, dan juga kita dapat pelajari tentang peranan taranum dalam pembacaan Al-Quran. Ya, jadi membaca Al-Quran dengan bertaranum akan dapat ya menambahkan seni dan juga ketartilan ya pada Al-Quran itu sendiri. Okey, jadi Ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah.